Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammus taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin, hadirin jemaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid An-Nur Temasya Glen Mary menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Kita sampai ke muka surat 21 yang mana Ustaz Mahdi menerangkan bahawa mengiktiraf bid'ah hasanah itu hakikatnya adalah sunnah. Kerana di zaman kita ada golongan yang menolak perkara baharu dengan alasan semua bid'ah sesat. Tak ada yang namanya bid'ah hasanah. Dia tidak perasan sikap dia menolak bid'ah hasanah itu bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menolak sesuatu perkara semata-mata kerana baharu. Baginda hanya menolak satu perkara baharu apabila perkara itu bercanggah dengan syariat. Mana-mana perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syariat diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan penerimaan bid'ah yang hasanah, dan menolak bid'ah hasanah adalah bid'ah yang dhalalah, kerana itu bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di muka surat 21 pernyataan kononnya tidak boleh melakukan perkara baharu jika perkara itu tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Rasulullah SAW, kerana dakwa mereka melakukan perbuatan tersebut ialah melakukan bid'ah yang dhalalah. Soalan, benar atau tidak kenyataan di atas? Jawapan, kenyataan di atas tidak benar, bercanggah dengan fakta dan juga sunnah Nabi SAW. Banyak contoh menunjukkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan perkara-perkara baharu yang tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Rasulullah SAW ketika hayat baginda. Kita bawakan dalam buku ini 10 contoh ya. Sebenarnya 2 atau 3 contoh sudah memadai bagi orang yang ingin mencari kebenaran, mereka sudah faham. Pertama, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu melakukan salat sunat wudu, ataupun boleh kita katakan salat sunat mutlak selepas setiap kali mengambil wudu. Kan kita boleh melakukan salat sunat mutlak. Ada salat sunat qabliyah, ada ba'diyah, ada salat sunat istikharah, ada salat sunat hajat, ada salat sunat tarawih. Tapi boleh saja kita sembahyang sunat semata-mata nak sembahyang sunat, bukan tarawih, bukan ba'diyah, bukan qabliyah, saja nak sembahyang sunat. Itu namanya salat sunat mutlak. Jadi salat sunat Sayyidina Bilal ini boleh dianalisa ialah salat sunat wudu, iaitu selesai berwudu solat, ataupun solat sunat mutlak tapi Sayyidina Bilal lakukan setiap kali lepas berwudu beliau solat sunat. Ini tidak disuruh secara khusus oleh Nabi SAW,
Tetapi apabila Nabi SAW mendapat tahu tentang amalan tersebut, baginda SAW memuji perbuatan Sayyidina Bilal dengan sabda baginda, inni sami'tu baina yadayya dufana alaika fil jannah. Sesungguhnya saya telah mendengar di hadapan saya bunyi derapan selipar kamu di dalam syurga. Ini bisyarat, ini perkhabaran gembira daripada Nabi SAW kalau Sayyidina Bilal itu termasuk daripada ahli syurga. Ada kisahnya hadis ini. Asalnya Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal, apakah amalan yang kamu paling harapkan dalam Islam? Setelah kamu masuk Islam, kamu buat amalan, apakah amalan yang kamu paling harapkan Allah beri ganjaran atas amalan tersebut? Lalulah Sayyidina Bilal menceritakan bahawa beliau tidak berwudu, melainkan beliau akan salat sunat selepas itu. Itu amalan yang beliau paling harapkan. Lalu dikomen oleh Nabi SAW, saya telah mendengar bunyi derapan selipar kamu di dalam syurga. Berarti Nabi SAW mengiktiraf perbuatan yang Nabi SAW sendiri tidak menyuruh secara khusus tapi dilakukan, tapi oleh kerana perbuatan itu tidak bercanggah dengan syarak, inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai bid'ah hasanah. Tapi kalau ada orang bangkang, kata dia yang ustaz bagi contoh tu tak tepat, kerana Nabi SAW bila Nabi sudah iktiraf, berarti sudah naik taraf menjadi sunnah. Itu bukan lagi bid'ah, kerana sunnah Nabi ada 3. Satu, apa yang Nabi SAW cakap, itu namanya sunnah qauliyah, sunnah pertuturan. Kedua, apa yang Nabi SAW buat, itu juga sunnah, namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Yang ketiga, apa yang orang lain cakap ataupun orang lain buat tetapi Nabi SAW puji, atau Nabi SAW diam, tidak larang, itu juga sunnah, namanya sunnah taqririyah, sunnah pengiktirafan. So kalau Nabi SAW iktiraf, itu bukan bid'ah lagi, itu sudah jadi sunnah. Kita kata betul, apa yang kamu sebut itu benar, tetapi kamu kena faham, apabila Nabi SAW mengiktiraf perkara baharu yang baginda sendiri tidak suruh, yang baginda tidak buat, berarti sunnah baginda adalah mengiktiraf bid'ah yang hasanah. Kenapa kamu tolak? Nabi sendiri iktiraf perkara baharu yang baik. Contoh yang kedua, Sayyidina Khubayb ibnu Adi al-Ansari radhiyallahu anhu, setelah ditawan oleh musuh dan diberitahu oleh musuh bahawa musuh akan membunuh beliau, beliau melakukan salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat sebelum mati, sebelum dibunuh ini tidak diajar oleh Nabi SAW. Tetapi oleh kerana perbuatan itu baik, kerana boleh sahaja melakukan salat sunat pada bila-bila masa, tiba-tiba tahu nak dibunuh, tentulah kalau ada peluang kita nak tutup hayat kita ini dengan amalan yang baik, kerana al-umur bi khawatimihah, urusan-urusan itu nanti akan dinilai dengan penutupnya. Kita bimbang, na'udzubillah, kalau masa hidup kita baik tapi dekat nak mati berubah jadi jahat, na'udzubillah min zalik. Kita berharap kita hidup pun baik, nanti ditutup pun dengan penutupan yang baik. Kalau tidak pun kita harap kita hidup tak baik tapi Allah tutupkan dengan penutupan yang baik, kerana dinilai dengan penutup. Jadi kalau dia sudah diberitahu oleh musuh, kami akan bunuh kamu, kami dah tangkap, kami akan bunuh kamu, jadi apa salahnya meminta masa, bagi saya sedikit ruang, saya nak sembahyang 2 rakaat. Ini diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fakana awwala man shalla rak'ataini indal qatli, adalah beliau orang yang pertama yang melakukan solat 2 rakaat ketika akan dibunuh. Contoh yang ketiga, sahabat Nabi Sayyidina Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perkara baharu dalam ibadah. Golongan yang anti bid'ah hasanah ni, mereka hanya menyempitkan bid'ah yang sesat ini kalau dalam urusan agama, kalau dalam urusan ibadah. Ini tak ada dalil Nabi berdoa ramai-ramai lepas sembahyang, jadi imam kita buat bid'ah yang sayyi'at kerana imam berdoa diaminkan oleh makmum. Tak ada dalil bahawa Nabi SAW berselawat selang tarawih, jadi kita jemaah ni semua buat benda sesat sebab kita berselawat selang tarawih. Tidak ada dalil Nabi SAW nak sembahyang usalli, Nabi terus takbir saja, Allah Akbar. Tak ada kata Nabi usalli fardhu jumu'ati, tidak ada. Maka siapa yang usalli dah buat bid'ah yang sesat. Kenapa kata mereka ini urusan ibadah? Kalau ada benda baru je sesat. Tapi kalau seumpama guna telefon, naik kereta, guna Facebook, guna WhatsApp, ia memang bid'ah. Tapi kata mereka itu bid'ah dunia. Bid'ah dunia okey. Cuba tengok.
Baru sekat Nabi SAW, bagi dia tidak memerhatikan adakah ianya ibadah ataupun dunia, bagi dia memerhatikan adakah ianya selari dengan syariat atau bercanggah. Ini urusan ibadah. Ketika beliau menjadi makmum dan Rasulullah SAW menjadi imam, bangkit daripada rokok, kita rokok, bangkit itu dipanggil i'tidal kan. Sami Allahu liman hamidah. Lalu sahabat ini Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuhri radhiyallahu membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini tasbih ataupun pujian yang Nabi tak ajar. Nabi tak ada suruh salam masa i'tidal nanti baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi tak ajar. Bahkan lepas salat Nabi tanya, manil mutakallimu alifa, siapa yang tadi itu ada bercakap masa sembahyang tadi? Maksudnya ada sebut perkataan yang saya tak ajar ni. Lalu akhirnya sahabat itu mengaku, kalau betul lah teori yang mengatakan semua perkara baharu dalam ibadah itu haram, tentulah Nabi SAW kena larang. Sebab sifat seorang Rasul tabligh. Nabi kena sampaikan ni jangan, saya tak pernah ajar kan baca macam itu. Kalau buat benda yang saya tak pernah ajar tu haram, jangan buat. Sebaliknya apa yang Nabi SAW sebut adalah inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya saya telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapa antara mereka yang paling dahulu menulis pahala apa yang kamu sebut tadi. Jadi ini juga bisyarah, ini juga perkhabaran gembira daripada Nabi SAW. Kalau bacaan sahabat itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin Allah beri pahala kepada bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Kemudian seorang sahabat, contoh yang keempat, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Dia berdoa dengan doa iftitah yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Doa yang bid'ah lah senang cerita, Nabi tak ajar. Tapi oleh kerana berdoa pada masa itu selari dengan syariat dan doa yang didoakan itu baik, sabda Nabi SAW, laqad ra'aitu abwabas samai futihat laha. Saya telah nampak pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Contoh yang kelima, ini imam solat buat bid'ah. Sahabat Nabi yang ini, beliau adalah imam di Masjid Quba. Beliau buat satu perkara bid'ah, iaitu beliau sentiasa membaca suratul Ikhlas, iaitu Qul Huwallahu Ahad, bersama surah lain selepas membaca Fatihah. Ya. Contohnya beliau jadi imam solat Jumaat lah katakan. Selepas baca Fatihah, beliau baca Qul Huwallahu Ahad sampai habis, barulah lepas itu beliau baca Wadduha misalnya. Yang bagusnya salat jemaah ini kalau ikut sunnah, rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua baca Hal Ataka Hadithul Wasyiyah. Ini yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat Jumaat. Katakanlah sahabat tadi jadi imam, baca Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rukuk. Rakaat kedua sama, baca Fatihah, baca lagi sekali Qul Huwallahu Ahad sampai habis, baca Hal Ataka Hadithul Wasyiyah, baru rukuk. Ini Nabi SAW tidak buat. Baca Qul Huwallahu setiap rakaat itu Nabi tidak buat. Dan Nabi SAW tidak anjurkan. Bahkan jemaah tak suka. Jemaah jumpa kepada imam tersebut, beri caranan, tuan imam, kalau tuan imam memang nak baca Qul Huwallahu, dah cukup dengan Qul Huwallahu, jangan disambung lagi dengan surah. Atau kalau tuan imam nak baca surah, jadi surah, jangan baca Qul Huwallahu lagi. Pilih satu lah, jangan baca dua-dua. Rupanya imam pun agak tegas sebab itu. Dia kata kamu orang pun pilih satu. Kamu orang nak saya jadi imam, macam tu cara saya. Jangan komplit. Kalau kamu nak macam-macam, nanti imam lain. Jadi makmum susah hati. Kerana orangnya bagus, sebagai imam dia bagus, cuma ada sikit kat situ lah yang tak sependapat. Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Kes ini mungkin kalau zaman kita diadu pada Jaiz ke atau Jawi, ya, imam kami macam ni macam ni. Lalu Nabi SAW panggil imam tersebut. Kalau dah betul teori yang mengatakan apa sahaja perkara baharu dalam urusan ibadah automatik haram, nescaya seorang Nabi yang bersifat tabligh akan beritahu tuan imam, lepas pada ini berhenti daripada buat perkara tersebut.
Kerana itu adalah perkara bid'ah, saya tidak pernah buat, saya tidak pernah suruh. Buat perkara yang saya tak pernah buat dan suruh dalam ibadah, hukumnya haram. Begitu sepatutnya. Tapi Nabi SAW tanya dahulu. Nabi tanya, apa yang menghalang Tuan Imam daripada mengikut cadangan dari jemaah? Jemaah kamu dah bagi cadangan, kamu tak nak ikut, ya kenapa? Jadi jawab imam tersebut, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya itu sangat kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Biasalah benda kita kasih, kita ulang. Orang tengok cerita merapu dalam TV pun, tapi pasal dia suka, kadang-kadang tengok 2-3 kali. Sebab dia suka. Orang ini suka pada ayat Al-Quran. Kerana kalau siapa yang faham makna Allah Ahad, terkandung dalam surah yang pendek itu isi intipati tauhid di situ. Itu surah tauhid sebenarnya. Itu surah akidah sebenarnya. Jadi bila suka dan bila ulang. Jadi pertama, adakah ada larangan kita tidak boleh baca surah yang sama pada rakaat yang berbeza? Tidak. Yang kedua, dorongan beliau membuat demikian kerana kasih pada Al-Quran. Adakah kasih pada Al-Quran itu dilarang? Bahkan baik. Jadi oleh kerana perbuatan beliau, walaupun Nabi SAW sendiri tak buat dan Nabi juga tidak suruh, tapi oleh kerana tidak bercakap dengan syarak dan dorongannya juga baik, Nabi SAW bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suratul Ikhlas itulah yang memasukkan kamu ke dalam syurga nanti. Jadi ini sunnah Nabi, bukan asal baru haram, asal baru bid'ah, asal baru sesat, bukan. Ini cara Nabi. Kemudian contoh yang keenam, kan masa banjir itu hari, ada orang baca ayat Quran dengan niat moga-moga Allah surutkan banjir. Oh, tak boleh, ini tak ada dalil, Nabi tak pernah cakap macam itu. Cuba lihat apa yang berlaku pada sahabat. Sahabat ini tanpa diberitahu oleh Nabi SAW telah menjadikan suratul Fatihah sebagai ruqyah. Ruqyah maknanya untuk rawatan. Ceritanya, sekumpulan sahabat Nabi, mereka dalam perjalanan. Jadi sampai satu kampung, mereka lapar, letih, nak makan. Jadi mereka berharap kalau orang kampung sudi menerima mereka sebagai tetamu. Ini satu budaya orang Arab yang baik, adalah mereka memuliakan tetamu. Memang Islam pun suruh memuliakan tetamu, tapi orang Arab memang budaya dia itu, kalau sudah kamu tu tetamu kami, jangan risau, 3 hari 3 malam makan, minum, tidur free. Bahkan aib bagi orang Arab kalau tetamu dia tu dihinakan oleh orang lain. Sehingga kan kalau ada orang nak menyerang tetamu dia, no, nak serang tetamu kami, berani berperang dengan kami. Kamu nak settle, lepas mereka silap jadi tetamu kami, tak apa. Selagi mana mereka tetamu kami, mereka dalam penjagaan kami. Begitu budaya orang Arab. Kalau mereka terima sebagai tetamu lah, kalau mereka tak terima, iaitu hak mereka. Jadi apabila sahabat bertanya, sudikah kalian jadikan kami sebagai tetamu? Mereka jawab, tak nak. Mereka tolak. Jadi oleh kerana tak dapat persetujuan, sahabat pun rehat sajalah di luar kampung. Lalu takdir Allah, ketua kabilah, ketua kampung disengat oleh kalajengking. Cuba dirawat oleh lokal doktor satu lokal tabib, tak sembuh. Jadi ada orang bagi idea, cuba tanya yang melihat kat luar kampung, ada antara mereka yang pandai berobat. Jadi tanya, ada tak antara kamu boleh rawat ketua kampung kami, kena sengat dengan kali. Jadi sahabat tu dapat idea, oh tak aku nak makan free, tak dapat. Ini peluang. Dia kata dia boleh. Syarat, kalau sembuh, saya akan nak berapa ekor kambing bagi upah. Okeylah kalau macam tu, tak apa, setuju. Jadi sahabat tadi pergi hanya membaca suratul Fatihah, hembus pada tempat yang kena sengatan kalajengking dengan izin Allah, baik, sihat. Lalu dapatlah beberapa ekor kambing yang dijanjikan. Ini dipanggil kontrak ju'ala. Kontrak kalau begini akan kami buat. Kalau ijarah lain, ijarah kamu buat kerja, dia dapat upah. Doktor sudah rawat, kamu sembuh tak sembuh, kamu kena bayar. Tapi kalau ju'ala, kalau sembuh baru bayar. Kalau tak sembuh, tak bayar. Jadi dah sembuh, dibayar dengan berapa ekor kambing. Jadi jomlah kita makan. Ada sahabat bagi cadangan, nanti dulu. Apa kata kita tanya dulu kepada Rasulullah SAW, boleh ke kita buat macam ni? Cek dulu syariah compliant ke tidak ni. Orang kita kadang dah buat dulu, baru tanya Ustaz, syariah compliant atau tidak. Ustaz, boleh ke kalau saya masuk satu skim, masuk bayar 1,000, lepas tu saya cari 3 orang, masing-masing pun bayar 1,000, seorang satu kepada saya dapat 300. Macam tu boleh tak Ustaz? Ustaz kata, ini tak boleh ni.
Ini money game, ini makan harta secara batin. Ya ke Ustaz, saya dah join 2 bulan. Kamu dah join, kamu tanya. Sebab tu sebelum kamu join dah kamu tanya dulu. Jadi sahabat tadi tanya dulu pada Nabi SAW, boleh ke? Nabi SAW tak larang. Nabi hanya tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu Fatihah tu boleh jadi perawatan? Itu saja. Bukti bahawa Nabi tak larang lagi bahawa benda ni halal. Bila sahabat nak berlalu, Nabi SAW secara bergurau berkata, jangan lupa bahagian saya. Maknanya kambing nanti bila kamu lah, jangan lupa saya punya share dia. Jadi maknanya benda tu halal. Kalau haram, Nabi SAW tidak akan minta sahabat berikan perkara yang halal. Kemudian kedudukan imam dan makmum dalam salat berjemaah. Awal dahulu makmum dan imam duduk satu level. Tetapi sepupu Nabi iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang pertama mempraktikkan dalam salat jemaah imam berada di hadapan, makmum di belakang. Ya, asalnya Nabi SAW dah tarik letak di sisi baginda. Sayyidina Abdullah bin Abbas undur. Lepas salat Nabi tanya, kenapa kamu undur? Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, tak layaklah saya duduk sebaris dengan Rasulullah. Jadi akhirnya perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni diiktiraf bahawa kalau makmum itu duduk di belakang, dan Nabi SAW mendoakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan kefahaman dalam agama. Allahumma faqihu fid din. Baik. Contoh yang ke-8 iaitu cara makmum masbuk. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang awal, yang maknanya yang dia panggil muwafiq, dia akan bagi isyarat kepada yang masbuk kalau berapa rakaat dah tertinggal. Katakanlah ya, satu orang tu lambat, sudah tertinggal 1 rakaat. Jadi yang muwafiq tahu kawan dia tu terlambat, dia bagi isyarat mungkin macam ini. Okey, aku tinggal 1 rakaat. Mungkin macam ini ya, 2 rakaat. So yang tertinggal itu dia akan kejar lah. Dia Allah Akbar, dia habiskan yang 2 rakaat dia tertinggal tu, and then dia follow imam, bagi salam sama-sama. Datang sahabat Nabi Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pada itu masbuk. Kita dengar cerita macam ni, kita rasa lega. Orang sahabat pun ada masbuk, so okeylah saya pun masbuk selalu. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bila dia masbuk, bila tak heran orang bagi isyarat, bila terus takbir Allahu Akbar, di mana Nabi berada, katakan Nabi sedang sujud, dia terus Allahu Akbar, terus sujud. Tak lihat isyarat kawan-kawan. Jadi selepas beliau dah ikut, tentulah beliau tahu berapa tertinggal. Kalau beliau sembahyang 4 rakaat sempat dengan Nabi 2, berarti beliau tertinggal 2. Lepas bagi salam, Nabi SAW bagi salam, beliau bangkit sempurnakan yang tertinggal. Lalu Nabi SAW mengiktiraf perbuatan tersebut. Sabda baginda, sanna lakum Mu'adz. Mu'adz dah buat satu cara yang bagus untuk kamu. Sebab macam tu kan tak terkejar-kejar. Kalau nak kejar tu kan tak pusuk. Kalau macam ni senang. Kat mana ada imam, kita follow. Dan mana kita tertinggal, kita cukupkan sendiri. Macam itu. Contoh yang ke-9, yang kedua terakhir, iaitu perbuatan daripada Bani Zuhail bin Syaiban. Bani Zuhail bin Syaiban ini, mereka nak pergi berperang dengan orang Parsi. Bila berjumpa dengan Nabi SAW dan para sahabat, mereka didakwa, jomlah kita masuk Islam. Jadi mereka kata, kami sekarang sibuk, tak boleh nak fokus, kami dalam urusan nak berperang. Nantilah kalau selesai kami perang, kami datang akan pertimbangkan balik cadangan kamu untuk kami masuk Islam. Ini bagi kami fokus untuk berperang dahulu. Jadi bila nak berperang dengan Parsi, mereka teringat dakwah itu, dan mereka berkata, kalau ini Rasul ini benar, tentulah kita itu boleh dapat pertolongan dengan sebab beliau. Lalu mereka bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Jadi Allah beri kemenangan kepada mereka dalam peperangan tersebut. Lalu apabila berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi tidak mengkritik perbuatan mereka bertawassul dengan Nabi SAW. Baginda cuma komen, bi nusiru, dengan sebab perantaraan nama pula mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW mengiktiraf perkara yang baginda tidak ajar kepada mereka kerana tidak bercanggah dengan syarak. Bab tawassul ini insya-Allah ada bab khusus dalam kitab ini untuk menerangkan kekeliruan sekitar amalan tawassul. Baik. Yang terakhir 10 contoh. Tapi itulah yang ketegak ya, yang tak mau terima, dia tak mau terima juga dan buat macam mana ya.
Kita doakan hidayah sajalah. Kalau hujah, ini hujah sudah bagus. Kadang-kadang mereka kata, Syekh, dalil agama terbina atas dalil. Ini dalil. Agama terbina atas hujah, ini hujah. Kebelah kamu lah. Kalau kamu terima, alhamdulillah. Tak terima pun kami doakan hidayah. Baik. Yang ke-10 iaitu tayamum. Tayamum asalnya bagi orang yang nak berwuduk ataupun mandi wajib tapi tak ada air. Jadi apabila tak ada air, tayamum boleh ganti kepada wuduk ataupun mandi wajib tadi. Tapi kes yang berlaku di lain, iaitu berlaku pada sahabat Nabi Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Pada satu malam beliau bermimpi yang mana dalam bahasa Inggeris dia panggil wet dream, mimpi yang menyebabkan wajib mandi. Tapi pagi esoknya tu cuaca tersangat sejuk. Bukan sejuk macam kat Malaysia ni, sejuk-sejuk kat Malaysia ni kita belasah aja mandi okey je. Tapi kalau sejuk yang negara 4 musim, pada musim dia panggil apa, winter, musim sejuk, memang sejuk sungguh. Kadang-kadang di bawah 0 darjah, ya. So mandi macam itu bahaya. Jadi beliau tak mandi. Beliau bertayamum dan solat. Siap jadi imam lagi, imam solat subuh. Jadi akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin kalau zaman kita ni dalam guru WhatsApp je, baca kat kau tahu imam masjid tadi tak mandi wajib. Jadi imam pakai tayamum je. Mungkin macam tu lah kalau zaman kita. Tapi zaman Nabi SAW, berita itu sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada beliau tentang kisah tersebut. Jadi Sayyidina Abu bin Al-As ni sahabat yang cerdas, ya. Beliau hanya jawab dengan baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Taala itu kasihan belas kepada kamu. Jadi Nabi dengar itu, Nabi senyum. Nabi tak marah. Nabi tak kata bid'ah kamu ni. Tayamum tu hanya Quran ajar untuk tak ada air. Yang kamu pandai-pandai tayamum sedangkan air ada. Kenapa? Ini bid'ah. Tidak. Nabi senyum. Nabi meraihkan ijtihad sahabat Nabi tadi, tak ada perkara yang baru, ya. Jadi selesai, ya, 10 contoh yang berlaku di zaman Nabi SAW masih hidup lagi. Baginda sendiri mengiktiraf perkara-perkara baharu yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak bercanggah dengan syariat. Jadi mungkin ada orang bangkang, dia kata itu okeylah, zaman Nabi hidup sahabat tak risau buat benda baru, kerana mereka tahu kalau Nabi masih ada. Nanti kalau tak betul, ya Nabi larang. Kalau betul, Nabi iktiraf. Sebab itu sahabat berani buat benda baru, sebab Nabi masih hidup. Sekarang kita Nabi dah wafat. Kalau kita buat benda baru, ya siapa nak beritahu kita betul ke salah? Jawapannya ya ulama. Kan ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada para nabi. Yang kita sembahyang jarak-jarak masa PKP, mana ada hadis Nabi membenarkan? Hadis Nabi suruh kita sembahyang rapat-rapat. Kan ulama yang ijtihad. Ulama yang mengatakan boleh, kerana itu adalah dalam keadaan nak menjaga nyawa. Kalau sembahyang rapat-rapat nanti jadi COVID-19, nanti akan bahaya nyawa itu ini, kan ulama yang decide. Tidak berarti perkara baharu tidak ada hukum. Jadi ini juga tidak tepat, ya. Kerana sejarah mencatatkan di buku 127 bahawa para sahabat turut melakukan perkara baharu yang tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Nabi SAW. Misalnya pertama, pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi mereka kata itu tak apa, itu sunnah. Sebab Sayyidina Abu Bakar kan Khulafa' Ar-Rasyidin. Nabi suruh ikut sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Betul. Mana sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin buat benda baru yang tak bercanggah dengan syarak. Asalnya Sayyidina Abu Bakar pun tak nak buat. Sayyidina Abu Bakar kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, macam mana aku nak buat benda Nabi tak pernah buat? Berarti di sisi Sayyidina Abu Bakar benda tu bid'ah. Sayyidina Abu Bakar tak berani buat. Akhirnya Sayyidina Umar pujuk, wa wallahu fi khair. Wahai Abu Bakar, benda ni demi Allah benda baik. Kerana nanti kalau tak dikumpulkan, orang-orang menghafal Quran mati syahid, nanti orang tak tahu Quran sebenar macam mana. Buat ini benda baik. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar buat. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dua orang yang Rasulullah suruh ikut mengiktiraf perkara baru yang baik. Itu sunnah mereka. Kemudian solat tarawih berjamaah oleh Sayyidina Umar. Solat tarawih dah ada zaman Nabi SAW, tapi di zaman baginda SAW itu baginda tidak mengekali, kerana baginda bimbang diwajibkan. Baginda sembahyang dalam 2 atau 3 malam, lepas tu baginda tak keluar.
Akhirnya sahabat sembahyang lah. Ada yang sembahyang seorang, ada sembahyang ramai-ramai. Kekallah macam itu hingga zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar cadangkan, kenapa tidak satu orang dia jadi imam, yang lain ikutkan lebih cantik lagi. Dan Sayyidina Umar sendiri komen, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, membuat perubahan lafaz dalam tasyahud. Dalam tasyahud kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selepas kewafatan Nabi SAW, secara ulama tidak baca macam itu. Bila baca assalamu ala nabi, dia baca dengan tepati. Kalau assalamu alayka itu mukhatab, kita macam berdepan dengan Nabi SAW, salam ke atasmu. Kalau assalamu ala nabi, salam ke atas Nabi. Tapi mazhab kita tidak ikut ijtihad Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, masih lagi ikut ijtihad sahabat yang lain, iaitu kekalkan sebagaimana ketika Nabi SAW masih hidup juga. Kerana Nabi SAW di alam arwah baginda tidak mati. Baginda dengar salam yang disampaikan kepada baginda dan baginda menjawab salam. Itu assalamualaikum. Yang penting sahabat tidak tidak begitu strict ya, sesetengah sahabat melakukan perubahan. Kemudian penulisan Al-Quran oleh Sayyidina Utsman bin Affan atas satu rasam untuk memastikan konsistensi, dan juga azan pertama hari Jumaat. Azan 2 kali. Azan yang asal azan selepas khatib naik atas mimbar, itu yang sunnahnya. Ya, zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, khatib assalamualaikum barulah azan. Azan awal tu tak ada zaman Nabi. Bahkan zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak ada. Sayyidina Utsman yang buat bid'ah itu. Terlama ustaz kan Sayyidina Utsman buat bid'ah, ya, sebab di sisi kita bid'ah tak mesti sesat. Bagi kamu bid'ah semua sesat. Memang tak ada Sayyidina Utsman buat bid'ah sesat. Sayyidina Utsman buat itu supaya orang yang sudah ramai jauh daripada masjid, bila dengar azan pertama, mereka tahu sudah hampir waktu nak sembahyang, lalu mereka bersiap dan mereka sempat salat jemaah. Kalau azan masa khatib atas mimbar, ramai nanti tak salat jemaah. Ini adalah bid'ah yang hasanah, kerana menghalang orang daripada tinggal salat jemaah. Dan tidak ada satu orang pun sahabat Nabi bangkit. Berarti telah sepakat sahabat Nabi boleh buat bid'ah dalam urusan agama asalkan tidak bercanggah dengan syarak dan lain-lain. Sayyidina Ali buat selawat dengan selawat lafaz sendiri. Ada orang kan tak boleh, ini selawat nariyah tak boleh, selawat syifa tak boleh, ini tak ada zaman Nabi. Ya, asalkan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak mesti dengan satu lafaz. Ya, lafaz yang wari daripada Nabi bagus, tapi tidak menghalang kalau lafaz dengan lafaz daripada sahabat, daripada ulama dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqadta bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.